Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad ibn Abdullah imam muttaqin wa qa'id du'atil mujahidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yansuranna Allahu man yansur, innallaha lakal 'aziz. Alladzina imakkannahum fil ardh aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqallahu rasul. Surah Al-Hajj ayat ke-39 dan ayat 40. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan barang siapa yang menjadi pembantu penolong kepada agama Allah, Allah pasti akan menolong mereka. Sesungguhnya Allah itu maha gagah lagi maha perkasa. Adapun orang-orang yang diberikan kedudukan di atas muka bumi ini, yakni orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang pertama hendaklah mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Barulah dikembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'aqibatul umur. Yang dihormati Tuan Imam, pengurusi dan ahli jawatan kuasa Masjid Melayu Lama, orang-orang yang lebih tua dari saya, para pemuda, anak-anak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi pada sama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk hari ini 18 kali hemodialisis. 18 kali. Badan dari 86 kg tinggal 66 ya. Tiup angin bermelayang lagi. InsyaAllah malam ni kita sambung dulu kitab penyakit umat Islam, kaedah dan cara pengubatannya. Surat dari kitab 178, iaitu masih lagi membincangkan penyakit ijab bin nafs. Kita dah bincang bulan yang lalu di antara yang mempengaruhi para aktivis gerakan Islam ada timbulnya penyakit ijab bin nafs, ujub. Yang pertama, dia akan menjadikan terpedaya dan melahirkan sifat takabur bila ada sifat ijab bin nafs, ujub dia. Yang kedua, terhalang daripada taufik Allah, taufik ilahi. Yang ketiga,
hancur berkecai ketika menghadapi ujian dan kesulitan. Orang yang ada penyakit ni, dia akan hancur pecah bila menerima ujian dan cabaran. Dan insyaAllah yang keempat malam ni, ditinggal dan dibenci orang lain. Ini di antara kesan apabila ada yang penyakit ijab dalam di kalangan aktivis gerakan Islam. Pengaruh keempat dari ijab bin nafs ialah ditinggalkan dan dibenci orang lain. Hal ini disebabkan orang yang bersikap ijab bin nafs, bererti dengan perbuatannya itu dia menjadikan dirinya dibenci oleh Allah. Dan barang siapa yang dibenci oleh Allah, maka Allah akan menjadikan penduduk langit benci kepada. Orang yang dibenci oleh Allah ni, Allah akan beritahu kepada seluruh langit akan membenci si fulan yang tersebut. Dan selanjutnya kebencian ini diisytiharkan kepada penduduk bumi, sehingga anda lihat orang-orang yang meninggalkannya, berlari darinya, membencinya, tidak mahu melihatnya dan tidak mahu mendengar suara. Orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulan fa ahibbahu qala fa yuhibbuhu Jibril thumma yunadi fi as-sama fa yaqul inna Allah yuhibbu fulan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlu as-sama qala thumma yud'u lahu kabul fil ard wa idza abghada 'abdan da'a Jibril fa yaqulu inni ubghidu fulanan fa abghidhu qala fa yubghiduhu Jibril thumma yunadi fi ahli as-sama inna Allah yubghidu fulanan fabghidhu qala fa yubghidunahu thumma tud'u lahu baghdha fil ard. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang hamba, kata Nabi, apabila Allah mencintai seseorang hamba, maka dipanggil Jibril. Lalu dia berfirman, sesungguhnya aku mencintai si anu, maka cintailah dia. Dipanggil Jibril, aku suka kat si fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril mencintainya. Kemudian dia berseru kepada penghuni langit dan mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril pun beritahu, menyebarkan maklumat ini kepada seluruh penduduk langit, supaya sama-sama mencintai kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu para penghuni langit mencintainya, dan selanjutnya seruan cinta ini diterima pula dan dilaksanakan oleh penghuni bumi. Lalu penghuni bumi pun sayang kat si fulan, hamba Allah yang di sini, maka penduduk bumi pun suka kat dia. Walaupun tak kenal dia, tapi jatuh hati, tertarik. Dan bila dia membenci seseorang pula, maka dipanggilnya Jibril. Lalu Allah berkata, sesungguhnya aku membenci si anu, kerana itu bencilah dia. Kemudian Jibril membencinya, lantas berseru kepada penghuni langit dengan mengatakan, sesungguhnya Allah membenci si anu, kerana itu bencilah dia. Maka mereka membencinya. Kemudian kebencian ini ditaruh di bumi dan diterima serta dipatuhi oleh penghuni bumi. Artinya penduduk langit pun benci, penduduk bumi pun benci, bagi orang yang dibenci ataupun orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Sebab itu tuan-tuan, orang yang meninggal dunia, kita tengok di hari kematian dia. Ada. Kadang-kadang orang tak disangka-sangka, ribuan manusia datang. Artinya
Mereka menerima seruan daripada Jibril kepada penduduk langit dan penduduk bumi supaya mencintai, mengasihi dia, supaya hadir menziarahi jenazah dia. Sebagai contohlah, masih kematian Allahyarham Ustaz Fadil Muhammad. Ada. Sampai menunggu jutaan, ribuan, hampir setengah juta, 500,000 lebih yang hadir, lebih daripada itu. Yang sepatutnya nak dikebumikan selepas asar, tapi ditangguhkan sampai lepas Isyak untuk membolehkan seluruh negara hadir. Ada. Yang di Johor pun telefon saya, sempat tak? Dia kata insya-Allah kalau tolak sekarang sempatlah. Sempat semua. Allah bagi sempat untuk mencari orang yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi pula. Kalaulah ada orang yang dibenci oleh Allah, sepanjang hidupnya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jiran sebelah pun lari balik kampung. Jiran sebelah pun lari balik kampung bila kita mati. Ya ke mati dia berpada. Ini kelebihan-kelebihan. Sebab itu kena hindari penyakit ijab, sombong, angkuh, takabur, supaya kita dapat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengaruh yang kelima ijab bin nafs ialah pelakunya akan mendapat hukuman daripada Allah di dunia atau akhirat. Hal ini disebabkan dengan akhlak ujub ini, berarti ia telah menempatkan dirinya untuk diseksa oleh Allah dengan seksaan dunia. Orang pun tak suka kat dia, tak sayang kat dia, tak kasih kat dia di dunia ni. Seksaan itu berupa gempa, dan termasuk seksaan itu berupa gempa atau tanah runtuh seperti yang menimpa umat-umat terdahulu. Manusia-manusia angkuh ni akan menerima bala daripada Allah SWT. Seperti disebut sini, seperti berlakunya gempa bumi, berlakunya tanah runtuh yang menimpa umat-umat terdahulu, atau setidak-tidaknya ditimpa bencana, kesusahan dan ketidaktenangan seperti yang terjadi pada umat sekarang yang perilakunya seperti itu, atau akan mendapat azab di akhirat nanti dengan api neraka bersama orang-orang yang diazab. Hidup dalam keadaan yang tidak senang, susah, seperti yang berlaku hari ini. Dan besok di akhir akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi SAW, ketika seseorang sedang berjalan dengan membanggakan pakaiannya dan dengan rambut panjangnya, tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke bumi, lalu ia bergerak-gerak dan berteriak di dalam bumi sehinggalah hari kiamat. Ini orang yang bangga, yang sombong, yang angkuh, yang ujub tadi, berbangga dengan pakaiannya, lalu akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bumi, lalu dia bergerak-gerak dan berteriak dalam bumi sehinggalah sampai hari kiamat. Akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saja menerima siksaan di dunia dengan kesusahan, dengan ketidaktenangan, tetapi di akhirat pula akan diazab oleh Allah. Maka akan dimasukkan ke dalam ini bukan rasuah neraka pula. Timbul bab-bab ini tentang rasuah syurga. Satu wacana sinar harian, tajuk tentang politik wang. Salah ahli panel tu daripada Kota Belud. Ada ahli Parlimen UMNO, Barisan Nasional, menjadi seorang ahli panel membincangkan soal politik wang. Dalam urusan dia kata ada parti, dia kata PAS ni pun rasuah juga, menjanjikan syurga. Ini lebih tinggi rasuah daripada politik wang. Ni politik rasuah syurga. Ini kenyataan menggambarkan betapa bengong, jahilnya, bangangnya orang yang buat kenyataan. Kalau macam itulah hujahnya, tidakkah ini satu penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana Nabi pun menjanjikan tentang syurga. Adakah dengan janji syurga oleh Nabi SAW itu makna Nabi pun rasuah syurga? Apa yang berlaku kepada Yasir yang dibunuh syahid
lalu dipangku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipangku di atas ribaan. Sambil Nabi beritahu kepada Yasir, sabran ala Yasir, sabarlah wahai Yasir, janjiku kepadamu ada syurga. Adakah Nabi sedang merasuah syurga kepada Yasir? Kita kepada Sumayyah. Nabi pernah menjanjikan syurga kepada Sayyidina Ja'far Abi Talib yang terkorban syahid dalam peperangan Mu'tah, ketika tangannya memegang bendera, dipenggal, lalu dicapai dengan tangan yang sebelah lagi, dan dipenggal lagi, diapit dengan kedua tangan dan punggung lagi, lalu rebah ke bumi, gugur syahid. Nabi beritahu kepada Ja'far, ya wahai Ja'far, janjiku kepadamu al-syurga, di mana Allah akan menggantikan tangan kamu dengan sayap, dan kamu akan berterbangan di dalam syurga. Sebab itu saya Ja'far Abi Talib digelar dengan at-tayyar, iaitu yang berterbangan, maknanya akan dengan sayap di dalam syurga. Adakah Nabi sedang merasuah syurga? Kerana Nabi membawa dua perkara, basiran wa nazir, syurga dan neraka. Sebab manusia tidak akan menjadi baik kalau tidak diingatkan dua perkara itu, tentang syurga, tentang neraka. Sebagaimana saya sebut selalu kan, seorang suami tidak akan menjadi baik kalau tidak diingatkan dengan syurga dan neraka. Begitulah seorang isteri tidak akan menjadi isteri yang solehah kalau sekiranya tidak diingatkan dengan syurga dan neraka. Seorang anak tidak menjadi anak yang soleh dan solehah kalau sekiranya juga tidak diingatkan dengan syurga dan neraka. Pemimpin masyarakat tidak akan menjadi baik kalau sekiranya tidak diingatkan dengan syurga dan neraka. Pemimpin negara pun tidak akan menjadi baik kalau tak diingatkan syurga dan neraka. Termasuk para alim ulama, tidak akan menjadi baik kalau tidak diingatkan syurga dan neraka. Sebab ada ulama yang menjual agama kerana kepentingan dunia. Semuanya yang menjadi kuncinya ialah syurga dan neraka. Ya ayuhan nabiyyu, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biizni wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya engkau diutuskan untuk menjadi saksi, membawa berita gembira, basiran syurga, wa nazira, ancaman dengan neraka, wa da'iyan ila Allah biizni, dan sebagai da'i ila Allah, untuk menyerunya Allah dengan izinnya, wa sirajan munira, sebagai lampu yang menerangi mereka. Masih ada suara lagi sebab bocas pagi tadi. Dari hidup macam bateri cas 3 hari sekali, 2 hari sekali. Ada macam cas bateri lah. Ada. Ini wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basiran wa nazira walakin asrar la ya'lamun. Sesungguhnya engkau diutuskan wahai Muhammad untuk seluruh manusia, basiran wa nazira, memberikan kabar gembira dengan janji syurga, wa nazira, ancaman dengan neraka, walakin aksaran nas la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, termasuk ahli Parlimen Kota Belud Datuk Abdul Rahman Abengong. Sudahlah jahil, murakab pula. Ni masuk YouTube kami tengok telefon dia. Ngajilah dulu. Syurga neraka ni menjadi ekor. Bukan saja kita yang beriman ni wajib mempercayai syurga neraka. Sebahagian daripada orang kafir pun mereka percaya syurga neraka. Semalam saya jumpa seorang kawan nama dia Linggam. Linggam tu Hindu. Dia buat khidmat kebajikan. Dia buat apa ni, khidmat kebajikan ni dengan beli 2 ambulans untuk bantu pesakit. Saya tak ada apa. Ustaz dia kata, saya mudah-mudahan dapat pahala masuk syurga. Sampai aku. Kita pun tak beli ambulans 2 biji. Tak. Saya bukan mengharapkan apa untuk kebajikan masyarakat rakyat. Tak. Tujuan saya mudah-mudahan dapat pahala, dengan pahala tu boleh masuk syurga. Dia pun percaya syurga. Ya. Filem-filem barat pun mereka buat pun ada syurga, ada go to hell, go to heaven. Allah
menjanjikan kepada orang-orang yang berjuang di Allah ini syurga? Adakah Allah juga merasuah syurga? Tidak. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa zalikal fawzul 'azim. Contoh hafal ayat surah As-Saff, surah ayat perjuangan. Wahai orang-orang yang beriman, hendakkah aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab Allah yang sangat pedih? Berimanlah kamu kepada Allah, kepada Rasulnya, kemudian wa tujahiduna fi sabilillah. Orang-orang beriman tak boleh berjuang selain jalan Allah. Serta beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, mesti wa tujahiduna fi sabilillah. Tak boleh wa tujahidu fi sabilit taghut, tak boleh. Itulah yang terbaik, sama ada dengan hartanya, dengan jiwa raganya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang terbaik ketika kamu mengetahuinya, kata Allah. Bila kamu dah laksanakan ciri-ciri ini, maka kata Allah, aku menjanjikan masuklah kamu ke dalam syurga yang di dalamnya mengalir akan sungai-sungai dan akan diberikan jannatu adnin, syurga yang penuh dengan kenikmatan. Itulah dia kemenangan yang paling besar. Artinya Allah menjanjikan syurga. Kalau berdasarkan hujah ahli parlimen Kota Belud ini, benar Allah pun merasuah syurga lah. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'amil jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Allah pasti membeli akan diri manusia yang beriman, yang bertakwa, yang berjuang Allah itu, dibeli dengan janji syurga. Sama ada mereka membunuh atau mereka terbunuh, maka Allah menjanjikan syurga. Acak itulah keluarnya fatwa Dr. Yusuf Qaradawi bahawa mereka yang menjadikan dirinya sebagai human bomb, bom manusia, bom badan di Palestin, merempuh tempat Israel Yahudi, dianggap syahid sebab sama ada mereka membunuh atau mereka terbunuh, maka tempatnya adalah syurga, dijanjikan Allah. Maka dianggap syahid, bukan mati kata. Dr. Mahathir kata mati kata.